Assalamualaikum penonton, bertemu kita lagi tentu dalam Power Root Sejuta Harapan bersama dengan saya Srina Rizwan. Sebuah rancangan yang menyingkap kisah kehidupan mereka yang kurang bernasib baik. Untuk minggu ini, saya dan skuad Power Root berada di Sabah. Kali ini kita ingin menyingkap kisah keluarga Puan Hayati. Memang cukup memilukanlah kisah dia ni. Tapi cakap-cakap juga ya penonton, mana selebriti sukarelawan kita? Siapa lah? Sampai lagi ke? Oh, terlebih laju lah. Cik Apek ni tetap dengan kejutan dia. Yalah, baru lepas kena kejutan elektrik tadi. Selamat datang bang. Selamat datang. Baiklah bang, kali ini kita akan bersama dengan satu keluarga lah, Puan Hayati. Itulah saya dah tak sabar sangat ni. Kita sama-sama lah bantu dia. InsyaAllah. Tak tahu lebih lanjut, jom ikut kami. Itulah, saya datang ni pun daripada jauh. Sejuta batu tidaklah, tapi sejuta harapan. Membawa sejuta harapan. InsyaAllah. Marilah kita. Jom, Sila, jom, sila. jom. Sorry Jangan apa laju sangat. semua. Apa lajunya, lajunya. Rumah ni kat sana. Sana. Alhamdulillah. Okey, sampai kita dah. Tu bang, Ya, okey. yang ini dia ada masalah sikit. Okey, tak apa. Abang naik dulu lah. Assalamualaikum, Puan Hayati. Tu dia Puan Hayati. Assalamualaikum, Puan Hayati. Khabar. Kami datang ni itulah nak datang nak tengok rumah lah ni. Bukan kami datang nak beraya bang. Bukan datang nak beraya, nak datang tengok keadaan keluarga kat sini. Boleh kami naik atas? Ramai kita. Ladies first? Alamak ni yang berdebor ni. Tak apa, tak apa. InsyaAllah, insyaAllah. Hati-hati. Puan Hayati merupakan seorang ibu tunggal yang tidak bekerja dan terpaksa menjaga anaknya seramai 8 orang, di mana 5 daripadanya masih bersekolah. Beliau juga terpaksa menjaga adik lelaki beliau yang merupakan warga OKU sejak lahir lagi. Beban yang ditanggungnya itu membuatkan mereka sekeluarga hidup dalam keadaan yang sangat daif. Puan Hayati sebenarnya telah ditinggalkan oleh suaminya. Ditinggalkan tanpa sebarang pesan, tanpa harta dan juga bekalan. Namun, anak-anaknya itulah penghidup cahaya, penyuluh kegelapan beliau. Makan, minum mereka tidak menentu. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Jika ada jiran yang bersimpati, mereka akan memberi sedikit makanan kepada beliau sekeluarga. Walaupun malu berkeadaan sedemikian, beliau terpaksa menebalkan muka. Jika berterusan dengan sifat malu, mereka sekeluarga akan kelaparan. Okey, jadi macam inilah Kak Yati. Saya panggil Kak Yati lebih mesra lah. Sebenarnya saya dengan Abang Pek datang sini bukannya apalah, kami nak mengetahui lebih lanjut lah kisah kehidupan akak macam mana. Mungkin akak boleh ceritakan sikit latar belakang kehidupan akak. Berapa lama dah berpisah dengan suami, tentang anak-anak. Berpisah dengan suami sudah masuk 2 tahun. Masalah dia sekarang yang nyata, anak-anak lah habis. Ya kan, sumber kewangan tidak mencukupi. Anak-anak pun ada masalah untuk pergi sekolah. Okey, yang sebelah ni? Sebelah ni saya punya adik. Kami tinggal dengan keluarga lah, dengan mak, tapi dia baru meninggal. Jadi adik ni kurang upaya lah. Sejak umur berapa dia? Sejak lahir. Sejak lahir. Sekarang berapa umur dia? 35 tahun macam tu. Jadi anak-anak yang lain masih bersekolah? Ada yang satu tu macam tidak mau sekolah sudah sebab mungkin masalah sebab yuran, ejekan kawan. Yang satu tu memang dah mau sekolah sudah habis maksa buli. Yang abang dia itu yang ikut sekarang ni tarian singa. Kalau yang ciri-ciri semua sekolah lah. Memang sekolah. Jadi kan kalau akak boleh cerita pada Srina dan Abang Apek, kami datang dari jauh ni memang kami nak tahulah apa kesusahan yang akak hadapi yang selama ni akak simpan. Yang mungkin akak boleh ceritakan dengan kami? Kesusahan yang nyata tu bekalan elektrik lah. Bekalan elektrik sama yang bagian sekarang ni pun ada kawasan-kawasan rumah yang roboh kan. Ada dapat jugalah sumber baik pulih dari luar tapi tidak sempurna. Macam yang sekarang ni ada yang di bawah tu dia tutup dengan zinc tapi lantai tiada tu. Okey, jadi macam Kak Yati sendiri tak bekerja kan? Tak bekerja selama mama sakit dari kebajikan masyarakat. Jadi Kak Yati bila tengok anak-anak masih kecil di sini membesar tanpa kasih sayang ayah dan serba kekurangan, kakak ada rasa tak macam kakak gagal menjadi seorang ibu? Rasa juga sebab rasa macam tidak mampu bagi pendidikan. Kena jaga adik yang OKU. Dan masalah yang terbaru, ibu pula baru meninggal dunia. Ibu baru meninggal. Takziah.
Kak Yati, yang adik Kak Yati ni macam mana kehidupan dia seharian? Mandi semua kena uruskan ke atau dia boleh mandi sendiri ke macam mana? Mandi, makan dia boleh urus sendiri, cuma masak kena kita sediakan lah. Makan ni. Tapi dia faham tak bila cakap dengan dia? Dia faham. Dan dia boleh bercakap ni. Boleh bercakap, cuma mungkin kalau orang yang tidak biasa, mungkin sebab dia punya lidah lain kan, dia macam pelah. Malu-malu. Jadi Kak Yati bercerita dengan saya tak apa harapan Kak Yati untuk keluarga, untuk hidup baru Kak Yati lepas ni. Kalau saya berharap budak-budak sekolah teruskan pelajaran dan saya terus dapat menjaga adik KU biarpun tidak mamak sudah. Tapi Kak, saya dengan Abang Apek rasa apa yang berlaku pada Kak ni memang satu dugaan yang besar. Tapi pasti ada hikmah ni yang kita tak tahu akan datang. Baru tahu satu nanti, ni anak perempuan ni nama siapa? Ariana. Suryana. Belajar rajin-rajin, jadi doktor ke, boleh bantu ibu kan? Cita-cita nak jadi apa? Cikgu. Cikgu. Alhamdulillah. Nanti dah besar, boleh janji dengan Kak Sina tak nanti tolong mak? Boleh? Ya, bantu mak je. Okey. Jadi boleh tak Akak kongsi bersama dengan saya dan juga penonton-penonton apa saja luahan daripada hati ke hati? Saya rasa saya mula susah macam ni apabila saya mengalami konflik sama suami di mana adanya orang ketiga dan konflik itu berlaku di mana dia berjanji pada mulanya akan jaga anak-anak dia dan saya ambil keputusan untuk bercerai biarpun dia tidak mau, tapi saya tetap dengan perceraian sebab saya tahu suatu hari nanti dia tetap abaikan juga. Jadi saya tutup cerai dan dia berjanji tidak abaikan anak-anak. Maknanya Akak yang harap keputusan ni. Sebab dia sudah angkat barang pindah pergi luar. Sebab tu jadi kalau saya tidak tutup perceraian, kemungkinan keadaan saya tergantung. Apabila tergantung, mungkin hidup saya lagi sengsara. Sebab saya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. Apabila saya keluar rumah, tentu saya akan difitnah. Kan? Sebab masih bersuami. Jadi saya kuatkan semangat, saya pergi mahkamah, saya tutup cerai. Kemudian hakim luluskan sebab syarat tepat. Dan hakim setuju. Di samping itu dia berjanji akan tidak lupa anak-anak dan sentiasa ingat anak bagi nafkah anak. Tapi janji dia cuma beberapa bulan. Selepas itu tiada langsung. Pernah minta bantuan dengan ipar, terkadang ipar pun mengeluh. Kadang ipar bercakap, kalau tanpa susah, hentikan budak sekolah. Saya tidak boleh hentikan anak-anak saya sekolah. Sebab saya pegang azam. Walaupun saya susah, kerajaan bantu. Sebab tu saya teruskan sekolah anak-anak. Mungkin ada Akak ada apa-apa kata sesuatu untuk diperkatakan pada mereka-mereka di luar sana. Mungkin ada yang susah juga macam Akak. Jadi mungkin apa Akak nak berkongsi kepada mereka-mereka yang bertarung seorang-seorang macam Akak? Kepada mereka yang di luar sana, jika ada menghadapi masalah, kuatkan semangat, terus bersabar, sentiasa berdoa dan berusaha. Abang Saiful Apek, kita dah tengok rumah dia memang kesian abang. Ya. Sekarang ni apa langkah-langkah yang kita nak buat untuk diorang ni? Itulah. Rasanya macam kalau kita tengok dari segi dia punya kedai Irfan tu banyaklah benda yang kita perlu perbaiki. Betul. Kita perlu kemudahan lah. Lebih-lebih lagi kemudahan asas. Rasa itu yang paling penting sangatlah. Lepas tu kita rasa macam setakat kalau kat rumah je macam tak cukup lah. Betul juga. Saya rasa macam ni bang. Sementara kita nak baik pulih rumah diorang ni, Okey. apa kata kita bawa diorang keluar? Ha tak? I like Tapi buat that keluar idea. tu jangan buat keluar je. Kita bawa dia pergi makan dengan kita. Betul-betul. Lagi apa lagi kita nak buat bang? Shopping. Itu penting. Sebab aku tengok baju dia semalam penonton. Alamak, lusuh-lusuh semua ada yang koyak lah. Betul. Baju sekolah pun kita boleh belikan. Yes. Masuk sekolah baru. Dan untuk pakaian harian atau pakaian berjalan kena ada. Itu lagi saya rasa mungkin kita boleh bantu dari segi
belikan barang-barang perniagaan ke untuk dia. Supaya dia orang boleh menjana Ekonomi kan. Jadi sekurang-kurangnya dia boleh jaga. Kan ada satu benda lah yang kurang. Macam saya rasa kita kena buat satu benda yang dia orang boleh buat aktiviti bersama-sama keluarga. Apa? Itu dipanggil riadah. Okey, ada tak? Best. Ada idea menarik ke? Rasanya sebab kat Sabah ni, negeri di bawah Bayu ni, memang cantik dengan pulau-pulau. So kita bawa saya dah boleh baca dah. Mana lah. Itu memang paling bernas. Tapi saya rasa memandangkan bukan senang nak mandi dengan Saiful Apek, apa kata abang mandi dengan diorang? Memang elok sangatlah. Saya jadi ni je lah. Pemerhatilah. Pemerhati jaga. Tak apa, saya dah bawa emas kelengkapan ke apa. cukup. Jangan risau. Saya memang selalu praktis lah. Lari slow motion di pantai. Jangan mau masuk, jom kita bantu diorang. Yes, jom. Sejuta harapan. Sekarang masa seperti yang telah dijanjikan, masa untuk bergembira ria di laut. Apa-apa, kita dah bantu diorang ni tadi kan. Jadi saya nak tahu juga apa perasaan abang. Yelah, pertama sekali saya rasa yang paling berharganya adalah matlamat program ni sendiri kan, untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan perasaan saya rasa ini adalah salah satu impian saya untuk bersama-sama dengan Turun Padang untuk membantu mereka lah seperti yang macam ni kan. Betul. Dan saya rasa macam kenapa kalau daripada dulu kita tak ada program-program sebegini, yang rasa kita sibuk-sibuk sangat nak bantu orang luar sana, luar sini gitu. Memang kita ni rakyat Malaysia orang pemurah. Tetapi apapun kita seperti pepatah ada mengatakan, janganlah sampai kita menyusu beruk di hutan, anak kelaparan kat rumah. Jadi memang saya rasa tersentuh sangat dan tak sabarlah orang cakap untuk kalau benda macam ni kita lanjutkan lagi, banyakkan lagi, kita cari lagi mereka-mereka yang susah ni. Betul, saya setuju. Selagi ceruk mana kita cari. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua ni saya nak tahu jugalah dari apa yang kita bantu ni, apa yang abang dapat belajar daripada episod ni lah. Itulah, kadang-kadang kita ni yang sebenarnya orang cakap lebih senang kan. Kadang-kadang bila ada setengah mereka yang masih merungut dalam keadaan senang, itu yang saya sifatkan sebagai kufur nikmat. Bagi saya, kita kena sentiasa bersyukur. Maka dengan itulah akan melimpah-limpah lagi rezeki kita. Jadi saya harap juga dengan adanya program macam ni, dengan setelah anda menonton program ni, saya harap timbullah satu kesedaran kepada kita, yang mana kita yang lebih senang ni, bantulah pada mereka yang susah. Betul, setuju tu. Jadi itulah penonton, sedangkan Abang Apek sendiri orang yang dah ada nama besar dalam industri ni, Turun Padang bersama-sama. Sebenarnya saya sebagai host pun rasa kagum dan memang hormat lah kan.
Sebab bukan semua orang macam ni kan. Jadi apatah lagi anda di luar sana. Kalau ada rezeki berlebihan tu apalah salahnya kalau kita kongsikan bersama mereka yang kekurangan. Dan macam bagi kita ni artis memang kita kerja kita menghiburkan mereka dan kita menghiburkan mereka daripada kejauhan. Sebenarnya. Jadi inilah masanya kita hiburkan mereka tapi kita dekat dengan mereka. Ibarat orang cakap yang jauh kita rapat-rapatkan, yang rapat kita mesra-mesrakan, yang mesra kita dodoi-dodoi. Baru lagi begitu. Ya. Okey, sekarang kita tengok kawasan Kak, dapur pula. Masuk. Okey, Kak. Apa yang Kak tengok ni, inilah dia sebenarnya salah satu peralatan untuk akak berniaga nanti. Kami tahu kakak susah. Jadi, kita belikan akak ni semua supaya akak boleh berniaga, boleh menjana pendapatan. Dan boleh teruskan kehidupan insya-Allah dengan lebih mudah. Seperti yang akak luahkan pada saya tadi kan sebelum ni, sama dengan Serina juga kita berkongsi sama. Alhamdulillah. Inilah dia apa yang dapat kami beri bantuan kepada kakak. Tak banyak tapi sedikit sebanyak boleh meringankan beban kakak sekeluarga. Ya, betul. Dengan sejuta harapan saya rasa akak mesti lidah terkelu dengan sejuta perkataan. Macam mana kak? Apa perasaan akak bila tengok semua ni? Terkejut dan tidak sangka. Juga bersyukur sebab tidak sangka dalam menempuh berbagai kesusahan. Ada insan yang prihatin. Hikmahnya untuk akak. Apa harapan akak untuk mereka ni? Berusaha untuk meneruskan anak-anak terus belajar. Itu yang paling penting kak ya. Itu yang paling penting. Sebab saya rasa akak selama ni pun yang akak sedihkan itulah yang paling sedih akak sedihkan. Dan satu lagi yang paling utama di sini, kami membantu bukanlah dari segi bagi wang ringgit, tapi kami bagi satu pengharapan pada kakak dengan kami memberi segala peralatan untuk memasak supaya akak boleh berniaga. Terima kasih. Dan bila berniaga nanti jana pendapatan boleh bantu persekolahan anak dan sebagainya. Dan meringankan akak insya-Allah. Okey, kita tanya perasaan anaknya pula. Surani macam ni? Kakaknya, Kak Long. Okey, Surani tadi dah dapat baju kan, baju sekolah, baju cantik. Jadi sekarang tengok rumah dah cantik, ada meja baru semua. Lepas ni macam mana? Pelajaran macam mana? Belajar rajin-rajin. Belajar rajin. Supaya apa? Boleh tolong? Mama. Boleh tolong Mama. Nak jadi apa dah besar? Guru. Jadi guru. Sama-sama kita doakan Semoga adik Surani itulah yang kita mencapai inginkan. impiannya dengan sejuta harapan. InsyaAllah. Itu yang kita nampak penonton. Banyak perubahan berbeza dari mula-mula kita sampai. betul. Kalau kita tengok kat sini dia punya tikar getah. Kita buat baru cantik punya. Baru cantik. Ada juga karpet. Ya, kita ada pemain ni dan kita yang paling penting tu ada sudut ruang Betul. belajar. Dan bumbung cuba tengok dah baru. Ya, dia dah betul. bocor-bocor. Tingkap tadi kita bagi juga. Ya, betul. Dan jangan lupa tilam keselesaan untuk mereka. Keselesaan untuk mereka juga tidak dilupakan. Dan lampu. Sebelum ni mereka bergelap.
Kali ni dah ada lampu. Itu yang cukup menarik lah. Inilah rasanya impian bagi setiap insan untuk memudahkan urusan kehidupan seharian. Okey. Baiklah, mungkin Abang Pek ingin ucapkan apa-apa kata terakhir ke, kata semangat untuk kakak kita, Kak Yati? Rasanya walaupun dalam masa yang teramat sekejap, saya berkenalan dengan akak dan juga keluarga akak. Saya rasa akak dan keluarga akak dah macam keluarga saya sendiri. Jadi saya punya harapan, saya harap insya-Allah satu hari di kemudian hari saya dapat datang lagi sini dan mengeratkan balik silaturahim kita. Dan insya-Allah dapat tengoknya kiranya mereka lebih maju dalam pelajaran insya-Allah dan juga akak dalam memajukan diri untuk memajukan keluarga insya-Allah. Itu harapan saya. Sejuta harapan saya. Baiklah, kami juga dari Power Juta Harapan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Saiful Apek sebagai aktis sukarelawan kita. Datang daripada jauh terus ke Sabah ni demi membantu kakak sekeluarga. Alhamdulillah. Dan diharapkan apa dipaparkan hari ini dapat memberi pengajaran kepada anda penonton di luar sana. Janganlah mudah patah semangat kerana setiap dugaan tu pasti akan ada hikmahnya. Ya, betul tu. Yang duka menjadi suka, yang tangis menjadi tawa. Di mana dugaan pasti ada hikmahnya, di mana anda perlu ada kekuatan untuk bangun selepas jatuh. Sampai kita bertemu lagi tentunya dalam Power Roots Juta Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Suka? Dapat kerusi baru? Tapi yang tadi air masin seronok tak? Okey, tak apa. Nanti kita buang masin tu. Kita mandi laut lagi. Ya? Jadi sejuk. Sejuk. Bila dia mandi air tu sejuk kan. Tak apa, nanti kita panaskan air laut tu. Cakap apa? Ada bunyi juga tu. Ada bunyi juga Power Root tu. Tepuk tangan semua. Itu dia paling seronok tu, makanan dia. Paling kuat tu. Orang luar pun tepuk tak? Menyambut-nyambut lah. Dia orang pun tuan-puan seronok.